Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala.
Yang mana seperti biasa kita akan teruskan pengajian pengajian cuti kita, pengajian PKP kita. Baik. Jadi kita akan sambung lagi pada muka surat 5 tak silap. Muka surat 5. Kalau kitab saya ni muka surat 5 minta maaf, muka surat 6. Ya. Muka surat 6. Macam jatuh kitab ni. Sepatutnya, dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang itu nur. Muka surat 6 baris atas sekali. Muka surat 6 baris atas sekali. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur. Baik. Jadi ini daripada rentetan daripada semalam, berkenaan daripada rupa semayang. Gambaran semayang apabila seseorang itu sembahyang, gambaran semayang itu dikatakan ada 7 keadaan, ada 7 kelakuan. Jadi kelakuan yang pertama iaitu tazallul, iaitu dengan mana kita merendahkan diri atau mana kata kita menghinakan diri. Tazallul. Kemudian yang kedua dikata taslim. Kita menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sembahyang. Yang ketiga tabazzul. Tabazzul ini dengan makna menghinakan diri. Sama lebih kurang dengan tazallul tadi. Keempat, takhadu'. Takhadu' ni merendahkan diri juga. Yang kelima, takhasyu'. Yang keenam, taraghub. Yang ketujuh, tamalluk. Tu dia. Tamalluk dia kata, dia terjemah apa? Rindu dendam. Maksudnya rindu tu rindu di dalam keadaan cita-cita, dalam keadaan bercita-cita yang panjang. Rindu dalam keadaan bercita-cita yang panjang, maksudnya sentiasa nak semayang lagi. Bercita-cita, lepas habis sembahyang subuh nak semayang fardu zuhur. Lepas habis sembahyang fardu zuhur, bercita-cita nak semayang fardu asar. Itu dipanggil tamalluk. Habis itu, kemudian dia buat contoh lah semalam. Dia kata wukuf itu seperti tazalluf, berdiri. Berdiri itu seperti tazallul. Takbir itu seperti taslim. Sana', puji dan qiraah, membaca Al-Quran itu seperti tabazzul. Rokok iaitu seperti takhadu'. Sebab kita rokok, kita tunduk. Sujud itu seperti takhasyu', khusyuk, tetap anggota. Julus itu yakni duduk di antara duduk tahiyat. Duduk tahiyat tu dikatakan duduk taraghub. Dan yang terakhir, julus tu tadi duduk di antara dua sujud, minta maaf. Itu dipanggil taraghub ataupun tasyahud. Itu dikatakan tamalluk. Itu dikatakan tamalluk.
Habis itu. Itulah gambaran bagi hamba Allah Ta'ala apabila semayang, dia kena ada 7 kelakuan ni. Bukan kata Ustaz, tak ada 7 kelakuan ni tak sah semayang ke? Bukan, tidak sah. Semayang tetap sah. Tapi nak mendapat kesempurnaan sembahyang itu, nak mendapat perfect 100% semayang kita tu, dia mestilah ada dalam 7 keadaan tu. Itu maksud dia. Baik. Di sini dia nak urai pula. Dan sabda Nabi SAW, bermula sembahyang itu nur. Nur ni cahaya. Asal nur ni maksudnya cahaya. Jadi ada hadis diriwayat daripada Muslim dan Ahmad. Hadis ni ada yang diriwayatkan daripada Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jadi daripada perkataan nur, daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Dalam bahasa Arab dia kata as-salatu nurun. Daripada perkataan hadis Nabi, as-salatu nurun. Bermula sembahyang itu ialah cahaya. Jadi bahawa mereka yang menjagakan solatnya baginya nur dan burhan. Jadi Rasulullah kata bila orang tu menjaga sembahyang, maka adalah baginya tu nur, cahaya dan juga petunjuk burhan. Sebagai dalil. Lagi pula dan kelepasan di hari akhirat. Sebab apa? Sebab ada riwayat daripada Abdullah ibn Amr bin Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanu wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf." Tengok. Nabi sebut maksudnya sesiapa yang menjagakan solatnya. Siapa yang jaga semayang adalah baginya nur, cahaya. Jadi ulama bahas, cahaya ni dia ada dua. Dia ada satu cahaya hissi, ada satu cahaya maknawi. Cahaya hissi ni seperti kita nampak cahaya gitu. Itu cahaya hissi. Adapun cahaya maknawi, cahaya yang di dalam hati. Maksudnya Allah Ta'ala memberi suluhan cahaya itu dalam hati kita. Maksud kita nampak segala-galanya. Dengan sebab kita menjaga semayang. Allahu Akbar. Tengok. Kata Nabi tadi, maksudnya sesiapa yang menjaga solatnya adalah baginya nur, burhan dan kelepasan pada hari kiamat. Dan kelepasan di hari akhirat kelak. Ia berserta dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jadi tengok. Sesiapa yang tidak menjaga akan solatnya. Minta maaf, saya langkah. Saya langkah terjemahan. Minta maaf. Sesiapa yang menjaga solatnya adalah baginya nur, burhan dan kelepasan pada hari kiamat. Siapa-siapa ada nur tu, dia dilepas daripada hari kiamat. Mendapat kelepasan. Tetapi, ni tetapi. Akan tetapi, sesiapa yang tidak menjagakan solatnya, tidak ada baginya nur. Solat ada baginya zulmah, kegelapan. Orang tak semayang ni, hati dia jadi gelap. Gelap hati dah. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah kita. Hati dia jadi gelap. Bukan kata muka dia gelap, Ustaz. Tak juga. Maksudnya hati dia jadi gelap. Sebab tu kadang, kalau orang tu, kalau Allah Ta'ala beri pada seorang tu karamah, orang dipanggil apa? Orang karamah, ataupun ulama, orang kasyaf.
Kadang dia boleh tahu orang ni semayang tak semayang. Sebab apa? Sebab dia tahu. Sebab dia pandang dengan mata hati. Kita maklum kalau orang jaga semayang dengan tak semayang ni lain. Dia jaga semayang ni dia boleh beza. Hati dia tenang tak tenang. Na'udzubillah min zalik lah, kita minta jauh. Yalah, kita nak sebarkan dakwah kita ni aja kat zaman. Bukan senang. Nak seru orang, nak ajak orang pergi semayang bukan senang. Nak kenal tauhid pun susah dah. Semayang pun macam itu juga. Diri saya ni, kita biasa bergaul dengan kawan-kawan kita semua jenis semayang lah. Kadang-kadang kita dalam masa sama tu, kadang-kadang kita ada juga bergaul dengan kawan-kawan, dengan tak semayang pun ada juga. Tapi kadang-kadang yelah, kita rasa kesian lah. Kesian juga kadang-kadang. Tapi kita minta lah dia, pada Allah Ta'ala, minta petunjuk pada dia. Kadang-kadang kawan kita sendiri, kawan sekolah sekali dulu, tapi kita minta petunjuk lah. Bukan jarang-jarang jumpa, kadang selalu jumpa, tapi itulah. Kadang kita menunjukkan perwatakan kita, kelakuan kita saja. Kadang kita tak mampu nak menegur melalui lidah, melalui lisan, tapi kita hanya mampu menegur melalui kelakuan kita. Itu je lah. Kadang-kadang nak sindir ni, kadang-kadang orang terasa hati. Kadang-kadang saya tak mampu nak sindir. Kita buat dengan kelakuan kita. Lebih-lebih lagi lah kita bercampur dengan orang profesional. Saya campur dengan kadang, yalah. Tapi ada hikmat juga. Alhamdulillah. Walaupun kata dalam 10 orang tu, kawan kita tu, kadang-kadang 7-8 orang dapat ikut. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Kalau kita perhati balik, siapa nak berkawan dengan orang kan. Tapi saya ni, alhamdulillah bukan nak berkawan, tapi kita dah bercampur dengan orang. Alhamdulillah lah dapat turut juga. Diorang dapat turut. Walaupun kata tak belajar pun, yalah, orang masih muda kan. Kawan-kawan yang masih muda lagi. Adik-adik yang masih muda lagi. Maklumlah, saya bercampur kadang kita jumpa waktu main bola dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah. Lama kelamaan tu jadi okey lah. Alhamdulillah. Kita minta lah dapat Allah Ta'ala tunjuk pada mereka insya-Allah. Baik, inilah. Ini salah satunya kelepasan kita di akhirat. Iaitu sembahyang. Sebab dikatakan sembahyang itu cahaya. Akan tetapi sesiapa yang tidak menjaga akan solatnya, tidak ada baginya nur, burhan, dan tidak mendapat kelepasan di akhirat kelak. Allah Akbar. Ia berserta dengan Qarun. Orang yang tak sembahyang ni berserta dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini hadis riwayat pada Ahmad. Habis itu. Dan tengok kitab. Dan di dalam sembahyangnya. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya. Apa maksud berhadap? Ni jangan salah faham bab hadis. Aku kata Allah Ta'ala berhadap muka dengan muka face to face. Macam tu ke? Dia kena takwil ayat ni. Sebab tu dia kena mengaji. Sebab tu dia kena dobit. Apa maksud kata? Tengok. Sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya. Dobit di tepi. Ni dobit daripada guru. Apa maksud kata berhadap atas hamba dengan sentiasa Allah Ta'ala tu berhadap atas hamba dengan mukanya. Dengan muka Allah. Apa maksudnya? Selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya. Kata Allah Ta'ala ada muka ke? Tengok. Tobit di tepi. Yakni berkekalan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada orang sembahyang. Yakni dobit di tepi. Berkekalan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada orang sembahyang. Itu yang dikatakan berhadap.
Bukan kita pegang kata berhadap tu, oh Allah Ta'ala duduk depan kita tu. Bukan, itu i'tiqad. Kalau i'tiqad itu, itu mustahil pada akal. Allah Ta'ala duduk depan kita. Kalau kita kata seolah-olah Allah Ta'ala berhadap depan kita, seolah-olah Allah Ta'ala ada di hadapan kita, itu dia panggil zauqiyah, dalam ilmu tasawuf. Kita bukan i'tiqad, zauqiyah. Di sini ni sentiasa Allah berhadap. Maksudnya sentiasa lah Allah Ta'ala berkekalan lah. Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada orang semayang. Habis itu. Ni ada masuk kata mukanya tu. Sentiasa Allah berhadap atas hambanya dengan mukanya. Dengan mukanya dengan mana? Dengan rahmatnya, dengan limpah kurnianya. Tulis itu. Dengan mukanya dengan makna? Yakni dengan rahmatnya dan limpah kurnianya. Dengan rahmatnya, dengan limpah kurnianya. Dengan buat baiknya. Habis itu. Tengok. Sentiasa Allah berhadap atas hambanya dengan mukanya. Apa dengan muka Allah? Maksud kata dengan mukanya, dengan rahmatnya. Dengan kebajikan Allah. Dengan Allah Ta'ala turunkan kebajikan. Bila tu? Selama berkekalanlah ia. Selama berkekalanlah ia seorang tadi tu. Selama berkekalanlah ia seorang tadi di dalam sembahyangnya, di dalam sembahyang hamba. Selama mana ada dalam sembahyang tu, selama itulah Allah Ta'ala berikan rahmat dan kebajikan kepada hamba dia. Itu maksud dia. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil malam. Dia panggil malam yaltafit. Ataupun malam. Dia panggil selama ni dia panggil ma tu dia panggil ma masdariyah zarfiyah. Dia panggil ma masdariyah zarfiyah. Yang mana muddata dawami. Selama mana? Sebab dia zarfiyah masa. Selama mana? Berkekalanlah ia di dalam sembahyangnya. Dalam sembahyang hamba. Habis. Itu yang dia katakan berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam semayangnya. Yang ini selama mana seorang itu di dalam semayang. Nak dobit tepi boleh? Dobit di tepi. Yang ini selama mana seorang itu berada di dalam solatnya. Yang ini selama mana seorang itu berada di dalam solatnya. Selama itulah Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya. Dan membuat baik terhadapnya. Saya ulang balik. Yakni selama mana seorang itu berada di dalam solatnya. Selama itulah Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya. Dan membuat baik terhadapnya. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalaulah dia berpaling daripada semayang, maka berpalinglah Allah Ta'ala daripada dia. Allah Akbar, na'udzubillah min zalik. Tak jauh. Mafhum mukhalafah dia begitu. Maksudnya, apa yang di sebalik di situ, kalaulah seorang tu tak semayang, dia berpaling daripada semayang, maka Allah Ta'ala berpaling daripada dia. Tu dia. Maksudnya berpaling di sini dengan Allah Ta'ala tidak menurunkan rahmat kepada dia. Sebab apa? Dengan sebab dia tidak sembahyang. Habis itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada ia berkekalan berhadap ia atasnya. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya. Mendirikan mukanya. Tengok. Lepas tu kalau kita tak mengaji tu, kalau tak belajar tu, kita tak tahu nak maksud dia apa. Apa maksud mendirikan mukanya? Tulis itu. Ini Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. Menurunkan kebajikannya. Dobit di situ. Maksud kata mendirikan mukanya, ini menurunkan rahmatnya. Allah Ta'ala menurunkan kebajikannya. Itu maksud kata rahmat. Lazim daripada rahmat. Sebab rahmat ni dengan makna lazim daripada rahmat. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala turunkan rahmat. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan kebajikan. Allah Ta'ala turunkan kebajikan. Baik. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya, yakni menurunkan rahmatnya, rahmat Allah kepada seorang kamu. Bila tu? Selama ada ia seorang kamu tu berkekalan berhadap ia seorang atasnya, atas Allah. Selama ada ia berkekalan berhadap. Apa maksud berhadap? Tulis di situ, berhadap dengan mana? Mengingati. Beringat, mengingat. Selama ada ia berkekalan, ingat ia seorang atasnya, atas Allah Ta'ala. Selama mana dia ingat Allah Ta'ala, selama itulah Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada dia. Itu maksud dia. Sampai situ. Dan kerana inilah. Kerana apa? Dan kerana inilah. Dia kalau bahasa Arab tu kata wami sama. Dan kerana inilah. Inilah tu rujuk mana? Tulis itu. Dan kerana inilah, kerana yakni segala perkara yang tersebut. Tulis di tepi. Yakni segala perkara yang tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sebab tadi dekat atas tu dicerita ayat Quran, hadis dan sebagainya lah. Dan kerana inilah, kerana apa? Yakni segala perkara yang tersebut di dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis tadi tu. Kerana itulah adalah sembahyang itu sangat banyak faedahnya. Tadi sembahyang ni banyak faedah. Banyak faedah dia. Lagi ia sembahyang itu membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan. Orang yang kepapaan ni siapa? Yang ni orang susah. Dia lain orang fakir. Orang fakir kita panggil papa. Kalau orang miskin, lain. Dia kalau sebut dalam kitab, orang miskin, dia berhajat. Contoh kita ni dalam seharian, kita berhajat, sehari tu RM10 je. Contoh. Orang miskin, dalam RM10 tu, bila kita kata kita ni orang normal, berhajat pada RM10. Orang miskin dia berhajat kepada setengah daripada RM10. Apa dia? Iaitu RM5. Itu orang miskin. Ada pun orang papa, dia berhajat kepada RM3. Bukan berhajat, memang berhajat RM10. Tapi dia dapat RM3 sahaja daripada RM10. Nampak tak? Dia hanya mendapat 3/4 saja. Kalau orang miskin, dia dapat setengah. Setengah daripada keperluan hajat dia tu. Keperluan hajat RM10, tapi dia dapat setengah.
Yang setengah tu bagi orang miskin. Normal ni. Ni cikgu sekolah ni tak boleh kalau saya cakap salah ni kan cikgu tegur saya pula. Baik, maksudnya orang normal ni orang biasalah. Okey, baik Kak Lin. Terima kasih banyak kerana join. Terima kasih banyak kerana join. Baik. Jadi orang biasa kalau kita kata miskin, dia hanya berhajat tak apa. Maklumlah cikgu sekolah ni kalau kita cakap sikit ni dia ada yalah saya ayat ni bahasa Melayu ni tunggal terbalik. Baik. Orang miskin. Orang miskin yang hanya berhajat setengah daripada hajat dia. Hajat dia 10 ringgit. Tapi dia mendapat setengah je. Itu miskin. Ada pun orang fakir, orang apa, dia berhajat pada 3/4 saja. 3/4 je. 3/4 je. Habis itu. 3/4 ni kita kata 3 ringgit lah. 3 ringgit ataupun 2 ringgit setengah. Macam tu lebih kurang. Itu orang apa-apa. Tengok. Dia kata, lagi ia membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan. Orang yang susah. Dan yang mempunyai daruri daripada ahli qulub. Dan yang mempunyai daruri. Apa daruri? Tulis itu. Yakni berhajat. Lagi pula seorang tadi yang mempunyai daruri. Ni ayat tasawuf saja ni. Kepapaan tu nak tulis boleh Kepapaan tu tak apa tu ustaz kita ada dah situ. Ustaz Hamidul Al-Hasani. Asal tak saya bahasa Patani je kadang-kadang dia tubik juga sikit-sikit kadang dia tubik juga saya campur-campur bahasa. Baik. Apa yang dia maksud kata kepapaan? Tulis situ, dobit situ. Yakni orang yang cita-cita dan bergantung hatinya daripada pekerjaan dunia. Tadi pada maksud kalau dalam ilmu fiqh, kalau sebut kepapaan tu dikatakan orang tu berhajab 3/4. Tapi kalau maksud kata kepapaan di sini dobit tepi, yakni orang yang bercita-cita dan bergantung hatinya daripada pekerjaan dunia. Orang yang bercita-cita dan bergantung hatinya daripada pekerjaan dunia. Memang kita anggap dia macam apa dah. Tengok orang Papua lagu mana. Dia orang Papua ni memang dia tak berhajat apa pun. Dia berhajat sekadar mana dia? Sekadar keperluannya. Sekadar mengenyangkan dia. Itu kepapaan bagi segi dunia. Kalau dari segi akhirat kepapaan ni dia kata orang-orang yang bercita-cita dan bergantung hatinya daripada pekerjaan dunia. Dan tiada orang yang cita-cita dan bergantung hatinya daripada pekerjaan dunia. Ini orang Papua. Papua dari segi dunia ginilah. Habis Ustaz, dia ni kaya Ustaz. Kita katakan dia Papua juga kalaulah dia tu hati dia tu kalaulah hati dia tu bercita-cita dan bergantung hatinya daripada pekerjaan dunia. Dan tiada baginya sesuatu daripada kebajikan. Sekalipun harta sudah banyak. Kalau kita kata ginilah. Orang tu tak semayang. Orang tu tak semayang. Tapi duit banyak. Duit banyak. Duit banyak. Bila ada duit banyak, tapi dia tak pernah semayang. Kita kata dia tu orang Papua. Sebab apa? Sebab hati dia tu bercita-cita dan bergantung hati dia daripada pekerjaan dunia. Ni na'udzubillah min zalik, minta jauhlah kita semua.
Kalau ada sifat tu dikatakan kita sifat kepapaan. Ada sifat kepapaan. Allahu Akbar. Tengok. Dan yang mempunyai daruri daripada ahli qulub. Tengok. Jadi faedah semayang tadi tu nak membukakan bagi orang yang kepapaan. Kalau orang tanya, so apa nak membukakan semayang tu bagi orang kepapaan? Yang ni orang yang bercita-cita dan bergantung hatinya dengan pekerjaan dunia. Sebab tu kalau semayang tu dapat membukakan daripada orang tu kepapaan. Dan yang mempunyai daruri daripada ahli qulub. Apa maksud kata daruri? Yang ni dan orang yang mempunyai daruri, yang ni berhajat. Dari segi semayang lah. Ni kepapaan ni dari segi orang tak semayang. Bila semayang ni faedah dia dapat membuka kepada orang yang tak semayang tadi. Faedah semayang tadi tu. Dan juga yang mempunyai daruri daripada ahli qulub. Apa dia ahli qulub? Saya nak urai sekejap lagi ni. Ada dobitan dari guru ada. Jadi bila sebut kata ahli daruri, yang ni ahli yang berhajat daripada ahli qulub. Dobit di tepi ahli qulub. Panjang dobit ni tapi tak apalah. Dikatakan ahli qulub. Dia ada perkataan ulama, tapi kalau ikutkan ahli qulub ni pendek je. Tulis yang pendek dah, yang tulis yang pendeknya. Ahli qulub iaitu ahli yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli qulub iaitu ahli yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan musyahadah. Ahli qulub ni dikatakan ahli fikir. Lain, ahli fikir lain. Ahli fikir itulah lain. Lain. Jadi bila sebut kata ahli qulub yang sentiasa ingat kepada Tuhan, yang sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, dikatakan musyahadah. Dia sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Ahli qulub, hati. Asalnya ahli qulub ni hati. Maksudnya dia bermusyahadah, dia pandang dengan mata hati dia. Dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Itu panggil ahli qulub. Habis itu. Jadi ada perkataan yang saya dobit dululah. Nanti tengok. Tak ada kita nak rujuk. Okey, tak apa. Ni mungkin orang baru Ida Nur Shima. Mungkin orang baru, tak apa. Nanti boleh beli kitab ajar kitab ni ahli fikir. Bukan ahli fikir. Ni tak silap saya ni terjemahan dari siapa ni? Rasa bukan Nur Abu rasa. Ahli fikir. Ahli qulub. Bukan ahli fikir. Jauh sangat tu. Ahli fikir. Ini ahli qulub ni memanglah kita kata ahli Allah. Tapi bila sebut ahli qulub, orang yang sentiasa mengingat Allah SWT melalui musyahadah. Musyahadah betul. Tepat sekali ajar Zanora. Dia betul. Ni. Alhamdulillah ni ada. Mungkin ada orang baru. Tak apalah. Kitab nanti kita guna kitab Munyatul Musalli. Tak apa. Ada rakaman. Baik, kemudian daripada ahli qulub tu ada dobitan daripada guru. Dia berkata Wahab bin Munabbih bahawasanya segala hajat itu iaitu tiada dituntut daripada Allah Ta'ala dengan seumpama solat, yakni dengan solatlah dapat apa suatu yang dikehendaki, dan adalah segala bala dan kesusahan yang besar-besar itu iaitu dilepaskan daripada orang-orang dahulu dengan solat. Ini dalam kitab Ruhul Bayan. Ahli fikir. Manakah ini guna kitab tu? Bukan ahli fikir. Tak tepat. Sebab tu saya cakap kalau boleh jangan
Kalau ambil terjemahan tu jangan beli yang terjemahan yang Jabal Muraki. Dia banyak tahrif. Kadang-kadang ada banyak kesilapan Allah alam sebab apa jadi gitu. Tapi kalau boleh tu ya tak apa. Tak apa hajah, tak ada masalah. Lepas tu Ustaz tak mau guna kitab Jabal Muraki. Ya betul. Sebab Jabal Muraki ni dia banyak tahrif. Kadang-kadang dia ada kesilapan di sana. Banyak Bukan kata satu dua, banyak juga. Ada kawan tengok tu. Dia tengok kitab Wisyaul Afrah. Wallah alam, kita pun tak pasti. Saya pun tak pernah jumpa dia. Katanya masih hidup lagi Mungkin orang muda ke, wallah alam. Orang Kelantan lah, orang Kelantan. Tapi tak pernah jumpa lagi. Jadi kitab dia tu banyak diperbaharukan. Jadi apabila kita belajar dengan guru kitab-kitab lama tu, jadi banyak berlainan, tak sama maksud dia tu. Jadi tak apalah, bagus juga guna kitab tu. Jabal Muraki tu kita boleh tahu mana kesalahan yang kita dengan kitab baru, kitab lama. Tak ada masalah, bagus juga kita guna. Kita boleh compare. So kalau kita boleh dobit. Tak ada masalah kalau kita guna kitab yang salah pun. Tapi kita boleh dobit, tak ada masalah. Kita betulkan dengan kita belajar, tak ada masalah baik. Habis itu, jadi bila sebut ahli qulub, ahli yang sentiasa ingat kepada Allah SWT, yang dikatakan musyahadah. Yang dikatakan musyahadah. Itu dia. Habis. Dan bahawasanya tak apa. Kalau ada dua baguslah. Boleh compare, tak ada masalah. Kalau ada satu pun tak apa. Macam Jabal Muraki saja tak apa. Ya tak apa. Segala hajat dapat dituntut dengan solat. Betul. Cepat juga dobit ni Hajah Hida ni. Dan saya ulang balik tadi berkata Wahab bin Munabbih bahawasanya segala hajat itu iaitu tiada dituntut daripada Allah Ta'ala dengan seumpama solat. Yakni apa maksud dia dengan seumpama solat? Tak dituntut dengan seumpama solat. Yakni dengan solatlah dapat apa suatu yang dikehendaki. Dan adalah segala bala dan kesusahan yang besar-besar itu. Dan adalah segala bala dan kesusahan yang besar-besar itu, iaitu dilepaskan daripada orang-orang dahulu. Dan adalah segala bala dan kesusahan yang besar-besar itu, iaitu dilepaskan daripada orang-orang yang dahulu dengan solat itu. Dengan solat itu. Jadi nak cerita kata orang dulu dilepaskan bala kesusahan tu dengan sebab dia semayang. Ibaratnya kita ni, kalau seorang tu dia tak semayang, lepas tu banyak bala dia, cuba dia berubah betul-betul, dia niat memang ikhlas nak semayang kerana Allah Ta'ala, memang nak semayang, nak berubah, insya-Allah akan dilepaskan bala-bala tu, bala-bala yang besar. Sebab apa? Dengan sebab semayang. Itu kata Wahab bin Munabbih. Habis. Baik. Maka muliakan akan mereka itu. Maka muliakan. Muliakan. Kitab tu memuliakan. Kitab tu memuliakan ke mengkayakan? Kitab yang Kak Aini punya tu memuliakan ke? Muliakan ke ataupun mengkayakan? Muliakan. Kalau yang Jabal Muraki punya?
muliakan. Tulis itu. Muliakan pun betul juga. Maka menjadi mulia kerana solat. Muliakan, tulis dobit itu. Maka menjadi kaya akan mereka itu. Sebab apa? Sebab dia kata kaya. Sebab dia lawan daripada papa tadi. Bila kalau orang tu dah semayang, muliakan sini tulis. Yakni menjadi kaya akan mereka itu. Mereka itu hamba tadi tu. Tak terkala mendirikan semayang. Itu dia. Itu masuk kata mulia. Masuk mulia kata menjadi kaya. Mengkayakan mereka itu. Maka mengkayakan akan mereka itu tak terkala mendirikan semayang. Habis. Jadi bila mendirikan semayang, mereka ini mendapat kekayaan. Ni kata-kata kaya ni, dapat kekayaan ni. Bukan kekayaan dari segi harta. Kekayaan dari segi nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Itu dikatakan kekayaan. Bukan bila sebut kaya tu, harta. Tak mesti. Kaya dari segi umum. Hati tenang, kaya juga. Bukan semua orang kaya ada harta, tapi hati dia tenang. Tak tenang juga kadang-kadang. Baik. Kemudian, maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya. Tengok dia kata. Maka hilanglah pada hatinya. Maka hilang pada hatinya. Hati hamba tadi tu daripada tiap-tiap yang digemarnya. Yang digemar bagi hamba tadi. Apa maksudnya? Tulis itu. Yakni, tulis di tepi. Dobit di tepi. Yakni, hilang dari barang yang dikehendaki dalam solatnya. Yakni hilang dari barang yang dikehendaki dalam solatnya. Hanya di dalam hatinya itu membanyakkan dari menyebutkan Allah Ta'ala semata-mata. Serta mengingatkan Allah. Ya, kaya jiwa. Saya ulang balik. Apa yang dimaksud kata hilanglah pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya. Yakni hilang dari barang dari perkara yang dikehendaki di dalam solatnya. Perkara dunia tu tak ada lah dalam solatnya tu. Hanya di dalam hatinya itu membanyakkan dari menyebutkan Allah Ta'ala semata-mata. Serta mengingatkan Allah. Itu dia. Itu yang dia katakan. Maka hilanglah pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya. Hilang. Bila masuk dalam semayang tu hilang semua. Tengok. Bila dah semayang, apa yang kita nak? Hak benda dunia tak dapat. Tak ada apa dah. Harta tak ada dah dalam semayang. Nak makan pun tak boleh. Nak bercakap pun tak boleh. Nampak tak? Sebab tu semayang tu je, dalam 5 minit tu kita semata-mata dengan Allah Ta'ala je. Seolah-olah kata kita berhadap dengan Allah Ta'ala tu 5 minit je. Tak lama. Kita fokus 5 minit tu je. Tak ada cerita pasal dunia. Tak ada cerita pada harta. Makan ke, minum ke.
Bercakap ke? Tak ada langsung. Sebab tu dia panggil takbiratul ihram. Takbir, apa maksud takbiratul ihram? Takbir dengan sebab haram dengan perkara yang harus yang kita buat di luar sembahyang. Perkara harus, sebab tu kata takbir. Apa takbir? Takbir itu dengan sebab, kan takbiratul ihram. Takbir itu dengan sebab haram kita mengerjakan perkara yang harus di dalam sembahyang. Apa perkara yang harus? Makan, minum, tidur, cakap. Jadi itu dalam sembahyang tu tak boleh buat begitu. Sebab tu dia panggil takbiratul ihram. Takbir dengan sebab haram kita melakukan perkara-perkara yang harus. Ya, betul Hajah. Ni. Ya, betul. Alhamdulillah. Ada orang buat nota di sini bawah. Tak apa. Baik, habis itu. Tengok. Maka hilanglah pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan disukanya. Dan hilanglah pada hatinya, hati hamba tadi tu. Apa lagi? Hilanglah pada hatinya daripada ingat akan segala yang dikasihinya. Segala yang dikasihinya daripada hati. Tambah sikit. Segala yang dikasihinya daripada hati. Benda yang kita rasa daripada hati itu semua hilang. Hilang sebab apa? Sebab bila masuk kita semayang, hilang benda tu. Kita duk kasih apa? Aku ni mengidam nak makan. Makan durian. Contoh. Bila masuk semayang tu, tak ada dah benda durian tu, tak ada depan kita. Ibarat dia gitu. Ini kalau semayang betul-betul Kalau semayang dengan cukup 7 tadi 7 perkara yang kita semalam belajar semalam tu, insya-Allah dia tak ada lah benda ni Tengok. Yang dikasihinya yang dicita-citakan. Itu maksudnya. Jadi hilanglah pada hatinya daripada ingat akan segala yang dikasihinya, yang dicita-citakan. Ya, betul. Ajar Ida betul. Baik. Ini panggil faedah. Ini panggil faedah. Faedah tersemayang. Jadi kalau orang tanya kita, Ustaz, saya ni Ustaz semayang ni, kadang-kadang dalam semayang duduk ingat benda ni. Maka tidak hasillah faedah. Semayang tetap sah. Maka tak dapat faedah tu, tak dapat. Sebab faedah semayang ni bukan senang nak dapat. Hasilan dia bukan senang. Nak dapat hasil tu bukan senang. Ibarat dia ginilah. Kita orang berniaga. Kita ada apa? Kita jual buah-buahan banyak. Tapi bila kita jual buah-buahan tu, hasilannya, faedahnya bukan kita dapat time tu juga. Kita jual banyak buah, satu hari tu habis semua. Tak. Hasilan dia sikit je. Faedah dia sikit je. Nampak tak? Bukan senang. Tapi kadang-kadang, kita ada satu masa, kita jual, hasilan habis semua. Habis buah, licin. Ada kadang-kadang. Contoh, ni nak nampak bandingan seperti orang berniaga. Bandingan seperti orang berniaga. Contoh, jual makanan, jual nasi. Dia jual nasi lemak pagi-pagi. Kadang jual-jual, Allah tak habis nasi ni. Jual tetap jual. Duit dapat. Tapi hasilan dia tu. Hasilan dia lagu mana? Hasilan dia lagu mana? Hasilan saya Ustaz, hari ni saya dapatlah RM50. Ada nasi lebih sikit. Orang tanya ada nasi lebih sikit ni. Tak habis. Hasilan adalah sikit. Begitu juga semayang. Kadang-kadang faedah hasilan tu bukan tak dapat semua, dapat sikit, setengah. Nampak? Kadang-kadang kita jual nasi lemak pagi, Sabtu, Ahad. Oh, penuh. Habis. Nasi lemak habis. Alhamdulillah. Dikatakan mendapat faedah tu full. Kita dapat. Hasilan tu dapat full.
Kadang-kadang bila kita sembahyang tu ada satu masa tu kita khusyuk. Oh, dapat 100%. Alhamdulillah. Ini nak bagi bandingannya contoh. Contoh bandingan tu begitulah. Realitinya berlaku dekat dalam dunia ni ada dah. Tu dia. Habis. Tengok. Maka dan hilanglah pada hatinya daripada ingat akan segala yang dikasihinya yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Dan kerana inilah. Kerana apa? Yakni kerana banyaknya faedah bagi solat. Tulis itu. Dan kerana inilah, kerana banyaknya faedah bagi solat. Dan kerana inilah, kerana banyaknya faedah bagi solat. Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Surah Taha. Tengok. Ini panggil surah Taha. Surah Taha ayat 132. Surah Taha ayat 132. Ni. Alhamdulillah. Ni Ajaidah ni mungkin orang pandai bahasa Arab ni nampak. Mungkin cikgu bahasa Arab berkali. Tengok. Dan suruh olehmu akan ahli kamu dan mendirikan semayang dan sabar ia atasnya, atas semayang. Dan tiada kami pinta akan kamu rezeki. Kamilah yang memberi rezeki akan kamu. Tengok dia kata. Jadi ni ada terjemahan ada pentafsiran. Takut kita salah faham kata. Suruhlah olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan semayang dan sabarlah ia atasnya. Tiada kami pinta kamu akan rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu. Tengok. Apa maksud yang dikatakan rezeki? Ni. Di dalam tafsiran. Saya ambil 1-2 tafsiran. Di dalam kitab tafsiran Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan. Dia kata, wastabir 'alal qiyami biha wa adaiha bihududiha anta. Dan sabarkanlah atas didirikan solat dan menunaikan dengan hududnya. Imam Qurtubi dia kata gini. Menyuruhkan Nabi Muhammad SAW dengan menyuruhkan ahlinya dengan menunaikan solat. Dan menjunjungkannya serta mereka. Dan menyuruh dengan kesabaran di atasnya. Serta melazimkannya. Dan ini adalah khitab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk di bawah umumnya sekalian umatnya. Ahli rumahnya atas jalan yang tertentu. Jadi banyak tafsiran tentang wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Kemudian ulama bahas apa yang dikatakan tiada kami pinta akan kamu rezeki. Kami yang memberi rezeki. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Ini kepada kamu. Tengok. Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsirnya. Dia berkata makna ayat wa'mur ahlaka bis-salah. Ini dalam tafsir Ibn Katsir. Siapa yang ada tafsir Ibn Katsir boleh tengok. Surah Taha ni. Dia kata, apabila engkau mendirikan solat, maka datanglah rezeki itu kepada engkau. Tengok Ibn Katsir kata apa? Cantik. Apabila engkau mendirikan solat,
maka datanglah rezeki itu kepada engkau dari jalan yang tidak terlintas di hati seseorang itu. Allahu Akbar. Saya ulang balik. Apa yang dimaksud kata, tulis dobit di tepi. Tiada kami pinta akan kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu. Dengan sebab kita semayang ni, kata Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibn Katsir, dia kata apa? Apabila engkau mendirikan solat, maka datanglah rezeki itu kepada engkau. Maka datanglah rezeki itu kepada engkau dari jalan yang tidak terlintas di hati. Yang tidak terlintas di hati. Tengok. Jadi bila kita semayang ni, kadang-kadang rezeki tu tak terlintas dalam hati kita, Allah Ta'ala bagi. Orang semayang ni cerita orang semayang ni. Memang betul lah kita tengok kadang-kadang orang semayang, dia jaga orang jaga semayang ni. Kita nampak dari segi fizikal dia susah kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita tak tahu. Tak semena-mena rezeki tu datang pada dia. Tak semena-mena. Kadang-kadang lepas semayang, pak tu ada rezeki. Ada? Bukan kata ustaz, saya rezeki ustaz, saya jumpa duit tengah jalan ustaz. Bukan gitu tu rezeki juga Tapi tu dia kena tengok dalam bab fiqh. Duit ni bila jumpa ni, dia terpanggil luqatah dalam bab luqatah. Dia kena dia kena tengok tempat tu tempat macam mana, kalau kawasan masjid ke tengok duit tu tengoklah benda tu harga macam mana, harga nilai dia tu dalam bab fiqh. Ni nak cerita kata rezeki. Soal kata semayang ni betul membuka jalan rezeki yang tidak terlintas. Yang tidak terlintas dalam fikiran kita. Allah Ta'ala bagi dengan sebab kita semayang. Tu dia. Habis itu. Maka sebenarnya bahawa sikit lagi. Maka sebenarnya bahawa adalah iaitu semayang, tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Tengok. Maka sebenarnya tulis itu, maka sebenarnya ini mudah-mudahan bertambah sebenarlah. Maka sebenarnya dengan mana tulis? Mudah-mudahan bertambah sebenarlah bahawa adalah ia semayang tadi tempat sejuk mata hati. Apa maksud kata tempat sejuk mata hati? Tulis itu. Yakni tulis itu Ajar Rahayu. Yakni kelakuan dan perbuatan yang seronok di dalam mata hati. Yakni kelakuan dan perbuatan yang seronok bagi mata hati. Yakni kelakuan dan perbuatan yang seronok mata hati. Itu panggil sejuk mata hati tu. Jadi bahawa adalah ia semayang tadi tu tempat sejuk mata hati, yakni tempat ataupun kelakuan dan perbuatan yang seronok pada mata hati. Bagi siapa tu? Bagi hamba Allah yang arifin. Tulis itu. Siapa dia orang arifin? Orang arifin ialah orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Iaitu orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Iaitu orang yang kenal dengan Allah Ta'ala sebagai kenal khassah. Sebagai kenal khassah. Lepas tu bracket. Yang ini ketentuan. Sebagai kenal khassah. Yang ini ketentuan. Dobit tepi tu. Yakni kelakuan dan perbuatan. Orang-orang arifin ialah orang yang kenal dengan Allah Ta'ala sebagai kenal khassah. Kenal khassah ni mereka iaitu kenal sebagai ketentuan. Dia saja yang tahu.
sebagai ketentuannya. Menentu. Maksudnya kata kena sungguh. Kalau orang arifin ni dia kena sungguh. Tengok. Sikit kena habis dah. Dan dengan dia, dengan sembahyang tadi, dapat tetap mata hatinya. Dan dengan dia dapat tetap mata hatinya, mata hati hamba Allah tadi tu, apa dia? Iaitu dikatakan tetap mata hati itu apa dia? Ibarat daripada kesukaan. Ibarat daripada kesukaan. Ibarat daripada kesukaan dan kesenangan. Ibarat ni maksudnya apa? Bertutur. Yang dikatakan mendapat tetap hati matanya, iaitu mata hatinya, iaitu ibarat, yakni tuturan daripada kesukaan dan kesenangan dan kesempurnaan nikmat dan lazat, sedap, kesedapan yang hasil padanya pada semayang itu, sehingga hasil dapat bila? Muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya, dengan diri hamba. Muafakat ni maksudnya dikatakan setuju. Muafakat tu dikatakan setuju. Tu panggil muafakat. Saya belajar dulu, dobit situ dia kata sehingga muafakat situ dan berjinak-jinak, maksudnya gini. Barangkali yang sebenarnya sehingga muafakat. Sehingga muafakat dan dikenaki dengan muafakat dan berjinak-jinak itu, apa maksud kata muafakat dan berjinak-jinak? Tulis itu. Dan dikehendaki dengan muafakat dan berjinak-jinak itu. Dobit dia tepi. Apa maksud kata muafakat dan berjinak-jinak? Dan dikehendaki dengan muafakat dan berjinak-jinak itu, iaitu tiada susah dan payah. Iaitu tiada susah dan payah. Tiada susah dan payah, bahkan mendatangkan kesenangan. Bahkan mendatangkan kesenangan dan menghilangkan duka cita. Dan menghilangkan duka cita. Dan kepenatan. Dan kepenatan di dunia. Dan kepenatan di dunia. Habis itu, intaha. Jadi saya ulang balik. Dikehendaki dengan muafakat dan berjinak-jinak. Apa maksud muafakat dan berjinak-jinak? Kalau tanya esok. Iaitu tiada susah dan payah, bahkan mendatangkan kesenangan dan menghilangkan duka cita dan kepenatan di dunia. Itu maksud dia. Payah kitab ni. Kitab ni kalau tak mengaji payah. Kalau baca begitu je tak ada dobit tu payah. Kalau kita baca sekali lalu, sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya. Macam mana berjinak-jinak dengan diri Ustaz? Maksudnya tidak ada kesusahan dan kepayahan. Bahkan mendapat kesenangan. Itu maksud dia. Dan menghilangkan duka cita dan kepenatan di dunia. Ulang balik. Jaruhana kata seulang balik. Dah 2 kali saya ulang. Fokus Saya ulang balik. Dikehendaki dengan muafakat dan berjinak-jinak itu, iaitu tiada susah dan payah. Bila kita semayang ni tidak ada susah, tidak ada kepayahan. Bahkan mendatangkan kesenangan. Bahkan mendatangkan kesenangan dan menghilangkan duka cita. Bahkan menghilangkan duka cita dan kepenatan di dunia. Tu dah ada dah. Ajar Rahayu tulis dah tu. Terima kasih banyak. Siapa-siapa yang tulis nota tu dan saya suruh dobit tu, maka tulis kat dalam ruangan komen. Bagi siapa-siapa yang terlepas. Habis itu.
Tetapi bersalah-salahan itu sebab bersalah-salahan dengan martabat dan kelakuan. Dan maqam mereka itu dengan sekira-kira makrifahnya. Oh, tengok. Sungguh pun kata, dan mendapat mata hati itu diibaratkan kerana kesukaan dan kesenangan dan kesempurnaan nikmat. Sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya. Tetapi, kena ingat, bersalah-salahan itu, apa bersalah-salahan itu? Tulis. Bersalah-salahan itu, yakni kesukaan dan kesenangan itu. Yang dikatakan bersalah-salahan, yang dikatakan tak sama, bersalah-salahan ni tak sama lah. Yang dikatakan tidak sama kesukaan dan kesenangan itu, dengan sebab bersalah-salahan, dengan sebab tidak sama, dengan martabat, yakni peringkat, dan kelangkuan. Dan maqam mereka itu hamba. Maqam tak sama tu apa? Dari segi apa? Dengan sekira-kira makrifahnya. Dengan sekira-kira makrifahnya. Tu dia. Apa maksud kata makrifah? Dalam kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dikatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia kata, ta'rif bagi makrifah ni apa? Macam mana yang dikatakan maqam, martabat, kelakuan tadi bersalah-salahan. Jadi nak cerita gini. Orang mukmin ni semua semayang. Tapi tak sama tu dari segi apa? Tak sama dari segi martabat dan kelakuan dan maqam mereka itu. Sebab dengan sekira-kira makrifah. Macam mana dia kenal Allah Ta'ala, dia tak sama. Bersalahan martabat, mohon ulangan Ustaz. Jadi bersalah-salahan itu sebab bersalah-salahan dengan martabat. Martabat tu peringkat. Bila sebut bersalah-salahan, maksudnya tak sama. Itu bersalah-salahan. Bersalah-salahan tu dengan mana? Tak sama. Rawaw. Ya alif. Mana? Riwayat. Rawa alif yata marbuta riwayat. Tu tak baca dah bawah tu. Yang ni baca atas ni. Nak terang hak ni. Tetapi bersalah-salah itu sebab bersalah-salahan dengan martabat, ini peringkat dan kelakuan dan maqam mereka itu hamba. Jadi tengok, tiap-tiap hamba ni maqam ni tak sama. Kita ni tak sama. Orang ni semayang, dia kenal Tuhan lain. Kita kenal Tuhan tak sama dengan peringkat kita. Tengok, Syekhul Zakaria Ansari dia disebut. Apa yang dimaksud kata ta'rif makrifah ni apa? Makrifah ni apa? Kita kata kenal Tuhan ni macam mana? Makrifah. Dia kata gini. Dia kata ta'rif makrifah itu iaitu tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyati. Tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyati. Maksudnya mentahqiqkan ilmu pengetahuan serta menetapkan keesaan Allah Ta'ala. Mentahqiq ni maksudnya menkejakkan ilmu pengetahuan kita. Menetapkan ilmu pengetahuan kita serta kita menetapkan keesaan Allah Ta'ala. Tengok. Tiap-tiap orang ni dia lain. Macam mana yang dikatakan ilmu pengetahuannya. Kalau orang tu ilmu pengetahuannya tinggi, maka makrifah dia, semayang dia dengan orang lain tu tak sama. Contoh orang yang solat tak sama tak martabat makrifatnya. Bukan martabat makrifat. Ya betul. Ini tiap-tiap orang semayang semua sama. Semayang. Tapi martabat makrifah orang ni dengan orang ni tak sama. Sebab apa kata tak sama? Sebab kata Syekh Zakaria Al-Ansari,
Yang dimaksudkan dengan makrifah ni apa? Tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyati. Dobit situ Hajar Ida. Bahasa Arab. Tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyati. Mentahqiqkan ilmu pengetahuan. Kita mentahqiqkan. Kalau orang tadi mengkejakkan ilmu pengetahuan. Mengkuatkan ilmu pengetahuan kita. Serta mengisbatkan. Serta menetapkan keesaan Allah Ta'ala. Itu yang tepat perbezaannya. Orang ni ilmu pengetahuan ni macam mana? Tak habis lagi tu. Hajar Ida tak habis lagi. Mentahqiqkan ilmu pengetahuan serta mengisbatkan keesaan Allah Ta'ala. Tulis itu. Tak habis lagi tu. Bukan setakat memperkasakan kita tentang makrifah, bukan. Kena habiskan perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi ilmu pengetahuan kita macam mana? Contoh kita belajar banyak. Bila kita belajar banyak, ilmu pengetahuan kita itulah. Dengan sebab ilmu pengetahuan kita itulah. Serta kita dapat mengenal Allah Tuhan tu. Serta kita menetapkan keesaan Allah Ta'ala. Tengok. Contoh kita semayang. Orang ni dia ada ilmu banyak. Orang ni ada ilmu banyak. Ya, orang ni ada ilmu banyak juga. Tapi nisbah dia sikit daripada ni. Contoh A dengan B. Jadi A ni, dia kenal Tuhan tu, makrifah dia dengan Allah Ta'ala tu lebih sikit. Sebab apa? Sebab ilmu pengetahuannya. Sebab dia dapat mentahqiqkan ilmu pengetahuannya. Dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Dan juga dia dapat menetapkan sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Itu dipanggil makrifah. Tu dia. Kata Imam Kushairi, ada makrifah. Banyak ni, makrifah ni banyak. Kata Imam Kushairi, dia kata, al-ma'rifatu ala lisanil ulama huwal ilmu. Fakulu ilmin ma'rifatun. Wa kullu ma'rifatin ilmun. Tengok. Nak dikatakan makrifah ni apa? Kata Imam Kushairi, seorang ahli sufi. Makrifah pada cakapan ulama itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu kita banyak mana? Banyak itulah kita kenal Tuhan. Nampak tak? Makrifah pada cakapan ulama itu adalah ilmu pengetahuan. Tiap-tiap ilmu itu adalah makrifah. Dan tiap-tiap makrifah itu adalah ilmu. Itu dia. Itu kata Imam Kushairi. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu. Setengah daripada alamat makrifah itu, tanda-tanda makrifah. Hasil ketakutan dan ketakwaan daripada Allah Ta'ala. Boleh tulis, boleh dobit dah. Ni cerita makrifah saja. Dia masuk bab tasawuf dah. Ya. Ingat daripada Arab. Sebab dia cakap Ana tu, saya pun panggillah Arab. Setengah dari alamat makrifah itu hasil ketakutan dan ketakwaan dari Allah Ta'ala. Alamat kata makrifah itu, dia kata, iaitu hasil ketakutan dan ketakwaan daripada Allah Ta'ala. Sesiapa yang bertambah makrifatnya, maka bertambahlah ketakutan dan ketakwaannya dengan Allah Ta'ala. Itu dia kata. Ini kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, orang ahli sufi juga. Saya ulang balik. Setengah daripada alamat makrifat itu hasil ketakutan dan ketakwaan daripada Allah Ta'ala. Apabila kita takut dengan Allah Ta'ala, apabila kita bertakwa dengan Allah Ta'ala, itu dikatakan alamat makrifah. Ya, betul. Sesiapa yang bertambah makrifah dia, maka bertambahlah ketakutannya dan ketakwaannya dengan Allah Ta'ala. Apabila kita bertambah makrifah kita, maka bertambahlah ketakutan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Makrifah itu mewajibkan ketetapan di hatinya. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Itu dia.
Banyak perkataan ulama Habis itu. Itu di antaranya lah Imam Kushairi, Syekh Zakaria Al-Ansari dan juga Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Ya betul. Bertambah makrifah maka bertambahlah ketakutan dan ketakwaan kepada Allah. Ya betul. Habis itu. Itu nak takrif makrifah tu. Takut kadang-kadang orang keliru apa makrifah Ustaz? Sebab tu dia kata di sini. Bersalah-salahan itu. Ni bersalah-salahan kesenangan dan kesukaan itu sebab bersalah-salahan dengan martabat. Martabat kita tak sama. Tiap-tiap orang tu tak sama. Dan kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira-kira makrifahnya. Nak cerita kata, perbezaan seseorang hamba itu, dari segi martabat kelakuan maqam itu, hanyalah dengan sekira-kira pada makrifah dia je. Bila sebut makrifah tu, itu ada pembahagian 3 perkataan ulama'. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi saya ambil yang penting 3. Kalau mengikut pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari, dikatakan makrifah itu nak membezakan makrifah orang lain dengan kita, ataupun kita dengan orang lain, ataupun sesiapa sekalipun, tak kira lah. Tak payah kita membandingkan lah. Membezakan seseorang tu dengan seorang yang lain, iaitu dengan dia dapat mentahkikkan ilmu pengetahuannya. Dan dia dapat isbatkan keesaan Allah Ta'ala. Wahdaniyat. Itu kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Kata Imam Kushairi dalam kitab dia tu, dalam risalah Kushairiyah. Saya ada kitab risalah Kushairiyah tebal ni. Dia kata makrifah pada cakapan ulama itu adalah ilmu pengetahuan. Kata Imam Kushairi. Nak katakan makrifah tu ilmu pengetahuan. Sebab tu kita kena belajar banyak ilmu. Bila kita banyak belajar ilmu, maka bila kita semayang tu, barulah kita bertambah makrifah kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu membezakan kita. Sebab tu dituntut kita belajar tu. Sebab apa? Bila kita banyak ilmu, kita banyak belajar, maka bila kita semayang tu, baru kita nampak. Risalah Al-Kushairiyah. Kitab Tasawuf. Risalah Kushairiyah. Tebal ni. Kitab Tasawuf. Risalah Kushairiyah. Saya ada kitab tu. Kitab lama lah, kuning, tebal ni. Nak cerita kata apabila kita banyak belajar, banyak mengetahui ilmu pengetahuan, maka makrifah kita dengan Allah Ta'ala tu berbeza dengan orang lain. Makin banyak kita belajar, makin banyak ilmu pengetahuan kita, maka makin kenallah kita, makrifah kita dengan Tuhan tu berbeza. Contoh, kita dulu semayang juga, ajar rahayu. Tapi kita semayang tu, sekadar kita macam masa tu, kita, contohlah, bukan nak kata kat orang, kita kata kat sendiri lah. Contoh, saya semayang dulu pada ketika umur 20. Dengan saya semayang dengan sekarang, perbezaannya sama tak? Tak sama. Saya semayang pada ketika umur saya umur 20, dengan saya semayang pada ketika umur 30, ataupun umur sekarang, 36. Saya semayang sekarang ni dengan umur dulu, perbezaannya tak sama. Sebab apa? Kerana ilmu pengetahuan kita makin bertambah dengan sebab kita belajar. Contoh. Begitu juga, sembahyang kita dulu dengan ni tak sama. Martabat dia tak sama. Apa? Makrifah dia tu tak sama. Makrifah dia tu tak sama. Tu dia. Baik. Sebab tu dia kata Imam Kushairi, dia kata tiap-tiap ilmu itu ada makrifah. Dan tiap-tiap makrifah itu adalah ilmu. Tu Semayang tetap sah ajar rahayu. Semayang kita dulu, kita semayang 4 rakaat, sama juga 4 rakaat, tapi tak sama. Apa tak sama? Kita menuntut ilmu, kita makin banyak belajar. Bila banyak belajar, maka makrifah kita sekarang ni, dia lebih sikit daripada dulu. Tu dia. Dan yang terakhir, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq tadi, dia kata apa? Setengah daripada alamat, tanda-tanda makrifah itu, ialah hasil ketakutan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita rasa takut dengan Allah Ta'ala, Allah Akbar, kita rasa takut. Kita rasa takut. Back to solat, Zat. Ni dah buat solat dah ni. Ajar Rohana.
Nak bagi faham makrifah tu perkataan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, dia kata apa? Sesiapa yang bertambah makrifah dia, makrifah kita dengan Tuhan nak bertambah, maka bertambahlah ketakutannya dan ketakwaan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita rasa takut dengan Allah Ta'ala, kita rasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, makin bertambah takwa kita kepada Allah Ta'ala, maka itulah dikatakan makrifah, alamat makrifah. Habis itu. Tu kena dobit ajaran ana. Sekali kan saya tanya lagi mana dobit Imam Abu Ali Syekh Zakaria Ansari, tak tulis. Ni kena tulis, kena dobit. Dia kalau kita kitab tu, di situlah pembahasannya. Habis. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu. Ni dah sampai stesen ni dah. Dah sampai stesen dia dah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, dah sampai stesen dia. Baik, nanti insya-Allah tersambung lagi riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu. InsyaAllah tersambung lagi minggu depan bab kitab fiqh. Kemudian hari Rabu ni saya nak maklum pada awal lah. Hari Rabu ni kelas malam kitab Misbah Munir minta cuti sekejap. Nanti sambung Jumaat pagi. Hari Rabu malam tu saya tak ada. Kalau debit tak apa. Baik, sebab takut-takut orang tak sempat debit. Habis itu. Jadi insya-Allah hari Rabu tu malam, Rabu malam tu kitab Misbah Munir tu minta cuti sekejap. Malam tu lah cuti. Nanti tolong buat pengumuman lah dalam grup. Rabu malam. Hari Khamis tu macam biasalah insya-Allah. Hari Khamis tu insya-Allah macam biasalah. Hari Rabu. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah tersambung lagi. Ni nak cerita pula yang akan datang ni, dia perumpamakan solat 5 waktu dengan sungai yang deras. Sungai yang laju. Nak cerita kata solat 5 waktu tu seperti sungai yang mengalir. Ni akan datang ni. Ni semua umpamaan ni sebab kitab Syekh Daud ni dia agak rumit sikit perbahasan dia. Dia ada kalam tasawuf. Saya kalau kalam tasawuf ni saya tak suka laju-laju. Kadang-kadang pemahaman orang ni bukan semua sama. Ni pemahaman pun sama juga. Pemahaman bukan semua orang sama. Kadang orang ni tahu cepat, kadang orang ni tak tahu. Jadi kita bagi pertengahan lah. Kita bagi pertengahan. Baik. Wallahu a'lam, sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan katsira. Allahu akbar.